Jadinya waktu ni saya terserempaklah dengan dia dekat bilik air ni. Dan dia pun tegur saya. Nak balik dah. Nak balik dah ni. Hati-hati tau. Dia cakap macam tu. Lepas je saya dengar dia kata hati-hati tu, saya pun senyum je lah kan. Tak adalah nak rasa apa-apa pun. Cumanya saya ni ada jugalah terdetik. Kenapa pula lah dia boleh cakap macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut, ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah yang bertajuk Cermin lagi. Dan sambunganlah untuk part yang kedua ni, masih ada lagi kisah berkenaan dengan cermin. Jadinya, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah guys, okey, untuk kisah yang pertama ni, tajuk dia Bayangan di Cermin dekat library tu. Baik, cerita dia macam ni. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua. Dan cerita ni cerita biasa je yang selalunya pelajar-pelajar kat universiti ni akan alami. Okey, pada waktu ni hampir semua pelajar pulang ke rumah. Time ni time study week kan. Mestilah ramai yang nak balik ke kampung, nak minta restu, nak peluk cium ayah dengan ibu ni kan. Namun masih ada pelajar-pelajar yang tak pulang. Yang itu saya lah tu, kata dia. Jadinya, saya ni adalah seorang yang amat penakut pahitnya, kata dia. Jadinya, nak dijadikan cerita lah. Time ni, semua roommate saya ni pulang ke kampung halaman tau. Dan tinggallah saya seorang diri je dekat kawasan kampus tu. Nasib baiklah ada juga classmate-classmate yang tak balik ni. Makanya, saya pun pergilah tidur dekat bilik diorang tu. Jadinya, malam tu, saya dengan classmate saya ni berborak-borak lah. Yang orang kata bergembira sakan lah malam tu. Sambil-sambil tengok drama Korea. Dan inilah yang biasa terjadi bila time study week ni. Jangan pelik pula, ya, kata dia. Ini memang biasa je. Dan lalu, esoknya dalam jam 6 pagi, saya pun terjaga. Saya pun tengok jam. Subuh dah ni. Dan waktu ni saya berniat lah untuk nak turun ke bawah, pulang ke bilik saya. Dan time saya terjaga tu, adalah roommate classmate saya ni, dia baru je balik daripada bilik kawan dia tau. Dan saya tengok dia letak barang-barang dia dekat atas meja. Lepas tu, dia keluar balik sambil bawa tuala. Dalam hati saya, nak mandi lah agaknya tu kan. Jadinya, yang waktu ni saya ni pun ialah baru bangun tidur. Tengah mamai-mamai pun, decide lah untuk nak bangun jugalah. Kan? Saya pun keluar bilik sambil bawa barang-barang saya tu. Kemudiannya, berjalan perlahan je menuju ke tangga. Dan tangga ni pula dekat je dengan bilik air tu tau. Jadinya, waktu ni saya terserempaklah dengan dia dekat bilik air ni. Dan dia pun tegur saya. Nak balik dah. Nak balik dah ni. Hati-hati tau. Dia cakap macam tu. Lepas je saya dengar dia kata hati-hati tu, saya pun senyum je lah kan. Tak adalah nak rasa apa-apa pun. Cumanya saya ni ada jugalah terdetik. Kenapa pula lah dia boleh cakap macam tu?
Yelah, bukan ada apa-apa pun. Lagipun waktu ni dah subuh. Dan hati saya ni berkata-kata ni sambil saya turun tangga ni lah. Satu turun ke bawah. Dan bilik saya ni dekat tingkat 2. Dan bilik classmate saya ni dekat tingkat 3 tadi. So, sampai je dekat tingkat bawah ni. Saya pun berjalan lah sambil dengan terhuyung hayang. Masih mamai-mamai lagi waktu tu. Dengan mata yang nak celik, tak nak, macam nak terbuka, tak nak terbuka. Macam tu lah. Menuju ke bilik saya. Dan untuk sampai ke bilik saya ni, saya akan perlu melalui library dulu tau. Dan pada waktu inilah, saya sebenarnya tak tahu tau apa yang saya nampak. Serius, benda alah tu ada depan mata saya tau. Waktu ni pagi, tengah-tengah pagi buta macam ni, mestilah library tu kosong. Gelap gelita. Jadinya saya ni pun jalan macam biasa je lah. Tiba-tiba, saya nampak macam ada satu bayangan gelap tau. Berbentuk macam Cik Pun berdiri dekat cermin library tu. Dan saiz bayangan Cik Pun tu pun besar pula dan lebih tinggi daripada saya. Dan saya rasa jarak saya dengan cermin tu adalah dalam 2-3 langkah je. Dan yang saya ni pula dalam mamai-mamai ni terus terbeliak mata saya. Dan secara spontan, saya tak tahulah kenapa, tapi saya boleh pergi menoleh ke belakang. Yelah, macam ni bayangkan Okay, seperti anda ni tengah, orang kata, tengok cermin dan tiba-tiba ada bayangan yang lagi besar daripada badan anda muncul dekat dalam cermin tu. Dan macam benda tu lah ada dekat belakang anda. Maybe sebab tu lah kot, saya secara spontan ni terus menoleh belakang. Dan sebab saya ingat benda tu berdiri betul-betul dekat belakang saya waktu ni. Dan bila saya toleh je ke belakang, Alhamdulillah, tak ada apa-apa kat belakang ni. Tak ada sesiapa ataupun tak ada hantu pun kat belakang saya waktu tu kan. Tapi pada waktu tu saya dah rasa macam pelik tau. Adakah saya waktu ni tengah berimajinasi ke? Dan saya pun tengok balik cermin tu. Tak ada bayangan apa-apa pun. Jadinya saya boleh jadi blur jap kat situ waktu tu kan. Dan setelah beberapa saat lah, barulah saya terus berjalan laju menuju ke bilik. Namun, masalahnya sekarang, bilik saya ni pula tak ada orang. Terfikir waktu ni, terfikir nak naik atas balik semula. Tapi entah kenapa saya yang penakut ni still straight juga balik ke bilik saya. Dan tunggulah sampai ada orang keluar untuk pergi ke bilik air. Lalu lepas solat subuh, Alhamdulillah, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan selepas kejadian di library itulah, kalau betul apa yang saya nampak tu Cik Pun, Alhamdulillah lah, saya just nampak bayangan, bukan wajah yang sebenar. Kalaulah nampak yang sebenar, saya pun tak tahulah apa yang nak jadi dengan saya. Alhamdulillah. Dan ini adalah kisah pembukaan untuk kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang KSM sampaikan yang ni? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, kita terus dengan kisah yang kedua. Saya ni satu bilik dengan seorang budak ni lah. Dia sama dengan saya kos bisnes. Nama dia Aina tau. Dan budak ni nampak macam anak orang kaya lah. Perangai dia pun manja-manja. Yalah macam budak-budak comel-comel macam tu kan. Tapi yang Aina ni sebenarnya memang anak orang kaya pun kan. Tapi tu bukan cerita yang saya nak cerita ni. Jadinya hari first saya satu bilik dengan dia lah. Okey lah tak ada apa-apa masalah apa-apa pun. Alhamdulillah. Tapi seminggu selepas tu, si Aina ni terpaksa balik ke kampung nenek dia dekat Johor tau. Dan sebabnya kata dia nenek dia ni meninggal dunia waktu tu. Dan terpaksalah si Aina ni ponteng kelas dia 3 hari. Dan dia pun minta tolong pada saya ni untuk inform pada lecturer kelas dia yang dia tak dapat datang ke kelas. Dan sebabnya nenek dia meninggal kan. Okey. Tak apalah saya pun tolonglah Aina ni untuk inform pada lecturer dia. Jadinya lepas dah settle urusan jenazah nenek dia ni, si Aina ni pun balik ke college. Tapi dia balik kali ni bukan dia balik berlenggang je. Bukan dia balik dengan diri dia saja. Dia balik dengan bawa something tau dengan dia waktu tu. Dia balik dengan bawa satu cermin antik. Dan macam cermin pusaka lah lebih kurang macam tu. Cantik tau cermin tu. Dan dengan ukiran kayu dia, memang unik lah ukiran dia. Memang orang kata cantik sangat cermin ni. Sebab cermin ni, dia kata
cermin buatan tangan tau, handmade punya cermin. Dan dia kata sebab mak dia suruh dia bawa datang ke sini. Berat jugalah cermin tu kalau nak dipikul dia seorang-seorang. Yelah, anak dara nak memikul cermin tu kan. Jadinya saya pun tanyalah dia, kenapa bawa beli cermin tu datang ke sini. Dan dia cakap mak dia yang paksa, mak dia yang suruh, dia tak nak sebenarnya. Dan cermin tu kata mak dia, arwah nenek dia ni dulu selalu gunakan cermin ni. Tapi bukan nenek dia je yang guna. Daripada turun-temurun lagi cermin tu memang ada dalam simpanan keluarga dia. Yang saya pelik ni, Aina ni makin lama perangai dia ni jadi makin pelik tau. Dan tingkah laku dia ni semenjak dia bawa cermin tu datang ke sini, macam lain macam je saya perhatikan. Dan saya pun selalu juga kena kacau tau. Bayangkanlah setiap malam dia akan sikat rambut dia dekat depan cermin tu sambil pakai baju gaun. Bukan gaun lah, baju tidur yang warna putih tau. Rambut dia ni panjang sampai ke pinggang macam tu. Dan dia suka lepaskan je rambut dia sambil dia sikat-sikat rambut dia. Yang itu saya tak pelik. Tapi yang jadi menakutkan saya tu adalah bila time dia tengah sikat-sikat rambut tu, dia macam baca mentera something tau. Lepas tu sambil dia belai-belai muka dia dekat depan cermin tu. Dan setiap kali sebelum tidur, dia ni macam lagi pelik. Sebab dia siap bermakeup, siap berhias, pakai rantai, pakai gelang sebelum dia masuk ataupun sebelum dia baring ke atas katil. Dan pernahlah sekali ni saya tegur dia. Aina, kenapa awak pakai baju putih ni apa semua ni kan? Siap berdandan-dandan apa semua kan, kita nak tidur je. Kau kenapa? Kau cemburu dengan aku ke? Orang memang selalu cemburu dengan kecantikan aku. Si Aina ni ditoleh tengok saya dengan muka yang bengis tau waktu tu. Dan suara dia pun saya dengar macam lain macam ni, dah kenapa ni kan? Tak macam Aina yang saya kenal tau. Kan Aina yang saya kenal, dia seorang yang jenis manja, cakap pun macam suara macam budak-budak gitu kan. Memang comel sangat lah. Tapi ni dah comel tang mana kan? Memanglah. Lepas tu dah tak tegur dah dia. Lepas tu nak cerita dia nak bersongkit ke, nak bersingkat ke, dia nak tidur pada malam-malam tu, suka hati kau lah. Dan saya cuma akan buat hal saya sendiri je. Saya dah malas dah nak tegur. Kang tak pasal-pasal mendapat pula saya ni. Dan si Aina ni dia ni sebenarnya memang seorang yang memang boleh dikategorikan memang sangat cantik lah. Dan mak dia pun memang lawa tau. Kalau anda tengok mak dia ni sebenarnya umur dah lebih 50 tahun ke atas tau. Tapi muka dia, jangan cakap tau. Muka dia masih lagi macam muka anak dara tau. Macam baru dalam 20-an macam tu. Memang serius. Lawa gila. Tak ada langsung kedut-kedut dekat muka mak dia ni. Dan Aina ni pernah lah sekali tunjukkan gambar nenek dia dekat saya. Uish, nenek dia ni pun lawa. Tapi sekilas saya pandang gambar nenek dia tu, saya rasa macam nenek dia ni tengah perhatikan saya. Masya Allah, waktu tu memang tersentak lah saya waktu tu kan. Meremang rasa kalau saya terbayangkan wajah nenek dia. Muka nenek dia ni lawa tau, tapi seram. Dan nenek dia ni orang Siam tau, belah-belah Kelantan kata dia. Dan setiap malam sebelum tidur, Aina ni memang akan buka tingkap seluas-luasnya. Dan bila saya nak tutup, dia tak bagi. Dia marah-marah tau. Dia tarik tangan saya dengan muka yang bengis. Korang boleh bayangkan tak? Setiap malam saya tidur dengan tingkap yang terbuka tau, dengan sejuknya, dengan nyamuknya lagi kan. Dan waktu ni saya terpaksa reda je dengan apa yang Aina ni buat. Kadang-kadang Aina ni selalu duduk dekat tepi balkoni tu dengan cermin dia tu sambil cakap sorang-sorang dia kan. Dan pernahlah satu malam ni saya ternampak macam ada something tau keluar daripada cermin tu. Lembaga hitam besar gila tau. Dan time ni Aida dah tidur dah. Dan masa tu dah orang kata saya baru dalam keadaan macam nak tidur tak tidur lagi lah. Tiba-tiba je saya ternampak pula benda tu kan. Apa lagi, memanglah saya cuak gila tau. Waktu tu jantung dah duduk. Memang dah macam nak pingsan saya dah waktu tu. Dan saya harap benda tu tak perasan lah saya waktu ni yang saya belum tidur lagi. Dan saya perhatikan je tau, makhluk tu keluar daripada cermin tu, berjalan pergi dekat si Aina ni. Dan dia baring sebelah dekat Aina ni. Dia baring mengikut sama posisi macam Aina tidur tu. Ya Allah, time tu saya rasa macam nak lari keluar daripada bilik tu. Sebab takut sangat-sangat tau. Dan saya hari tu berjaga sampai ke subuh dah. Dan memang malam tu saya langsung tak boleh tidur. Dan bila dah nak dekat azan subuh tu, benda tu jalan.
masuk balik ke dalam cermin. Sebelum benda tu masuk kan, saya perasan tau, benda tu macam berdiri sekejap, tunggu sekejap, lepas tu dia macam pandang ke arah katil saya tau. Dan saya rasa benda tu sedar yang saya tengah perhatikan dia. Lepas benda tu masuk je balik dalam cermin tu, terus azan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan time tu apa lagi, saya terus bangun, pergi bilik air, ambil wuduk, solat subuh. Lepas tu saya terus siap-siap lepak dekat bilik kawan saya. Dan saya ceritalah pasal si Aina ni dekat kawan saya ni kan. Dia cakap better lah saya minta pindah bilik kan. Yelah, sebelum apa-apa terjadi pada saya. Jadinya time tu saya memang dah nak sangat pindah bilik tu dah. Tapi tak jadi. Sebabnya si Aina ni merayu-rayu tau, minta saya stay. Kata dia jangan tinggalkan dia, jangan tinggalkan dia. Dia takut tinggal dekat bilik tu seorang-seorang, kata dia. Tapi perangai dia tu lagi membuatkan saya takut sebenarnya kan. Sebab dia macam pelik sangat. Okeylah. Untuk kali ni tak apa, saya temankan si Aina ni lagi. Tak jadilah saya pindah sebab waktu ni saya rasa kesian sangat kat dia kan. Yelah, sebab saya tak tahu, mungkinlah benda tu yang mengacau dia agaknya kan, yang membuatkan dia jadi macam tu. Tapi benda ni tak lama mana pun, 2 minggu lepas tu saya pindah juga tau. Korang nak tahu tak sebab apa saya pindah? Ni sebab dia. Jadinya adalah satu hari ni tau, si Aina ni jatuh daripada balkoni aras tingkat 2 tu. Dan saya pun waktu ni sebenarnya saya tak tahu apa-apa pun. Tiba-tiba time pagi tu saya bangun tidur, riuh rendah tau. Orang tengok si Aina tu terbaring dekat atas rumput dengan berdarah kepala dia. Jadinya banyaklah orang tuduh saya tolak si Aina ni. Dan dia ni ataupun si Aina ni sendiri mengaku yang saya tolak dia. Dan tu memang saya memang bengang gila dah. Dengan saya ni waktu tu tak tahu apa-apa pun, suka-suka je tuduh saya macam tu kan. Dan waktu tu orang ataupun warga-warga asrama saya ni semua dah bersangka buruk dekat saya tau. Dan saya ni siap kena pergi bilik kaunseling lah, kena macam-macam lah. Sebab diorang ingatkan yang saya ni sakit jiwa sebab tolak si Aina tu. Lepas diorang semua ni cek CCTV tu, memang terbuktilah bahawa si Aina tu memang terjun sendiri daripada aras tingkat 2 tu. Dan waktu ni saya memang dah hilang sabar sangat-sangat. Dan time tu juga saya pindah bilik. Saya dah tak peduli dah pasal si Aina tu. Sebab dialah saya kena tuduh macam-macam. Tahu tak apa yang dia cakap dekat saya? Waktu pagi tu dia cakap, sampai hati nak tinggalkan Aina kan? Tak apa, malam nanti Aina datang bilik Alang, okey? Sambil dia ni tersenyum sinis tau waktu tu. Dah memang meremang saya masa tu tau. Dan saya tidur bilik kawan saya ni sampai habis semester. Dan Aina pula masih lagi datang jumpa saya ni, pujuk-pujuk saya untuk suruh duduk satu bilik dengan dia. Boring lah, rindukan saya lah, rasa macam tak best lah, Alang tak ada, macam-macam lah. Memang tak lah saya nak balik-balik semua. Orang kata duduk dengan si Aina ni. Dan semenjak saya ni dah tak duduk dengan si Aina ni, macam-macam saya dengar cerita pasal si Aina ni tau. Ada sekali tu dia pernah toreh tangan dia ni dengan pisau tau. Dan saya tak tahulah ni betul ke tidak, sebab saya dengar ni daripada orang lain. Dan diorang cakap jumpa Aina ni dekat bilik sambil tangan dia berdarah-darah tau. Dan luka dekat tangan dia tu memang teruk tau. Tapi dia punya luka tu berbentuk macam tulisan, macam ada tulisan dekat tangan dia, macam mantra ke, macam tu lah lebih kurang kan. Dan saya syak waktu ni mesti kerja benda Allah yang dalam cermin tu kan. Dan tak lama lepas tu lah saya ternampak mak si Aina ni datang, kemas-kemaskan barang dia, pindah kolej lah agaknya rasanya kan. Dan mak dia waktu ni pandang saya semacam je tau. Lain macam bila dia pandang tu, pandangan itu membuatkan saya ni boleh meremang tau. Sama macam cara Aina yang pernah pandang saya. Memang bengis gila muka dia. Dan saya pun buat tak tahu je lah. Malas nak tegur kan, mendapat pula saya kan. Tak pasal-pasal kot-kot diorang buat hantar santau ke. Dah sakit lah saya. Dan sekarang ni Alhamdulillah saya pun dah bahagia sikit lah hidup saya. Dan setakat ini Aina ni lah, ataupun kawan saya Aina ni lah, orang yang paling menyeramkan yang pernah saya jumpa sepanjang hidup saya ni.
Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur dengan kisah yang KSM sampaikan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini, jomlah kita dengar sikit pesan daripada Ustaz. Tok-tok saya dulu cerita, di Bacok ni ada seorang pakcik tua, walaupun umur dia 80-85, tapi dia tetap kuat, melebihi kudrat dan kuasa orang muda. Bila dia meninggal, jadi banyak gangguan-gangguan datang kepada anak cucu duk ganggu. Dia dah meninggal dah. Tiba-tiba marilah seorang ustaz. Perkara pertama yang ustaz tu dapat detect ialah tandas dia. Tandas dia tu tak macam orang lain. Orang lain membelakangi kiblat. Dia menghadap kiblat. Pasal apa? Tandas menghadap kiblat pelik. Lepas tu Tok Bomoh tu detect, ada benda bawah telapak tempat kita nak pijak tu kan. Kalau kita nak berak mencangkung tu kan ada benda tu. Bila korek dua benda tu, ya Allah, Masya Allah, Quran 2 biji. Quran duk bawah tapak tu. Jadi inilah perkara yang disebut Tariqatus Sulfiyah, yang melanggar adat, penuh kenistaan, penuh kejijikan. Tak masuk akal. Quran mereka boleh buat lagu tu. Pijak Quran tu satu hal. Ni memang kena pijak. Lepas tu duk buang najis, buang taik menghadap kiblat. Ya Allah. Tapi semata-mata nak kebal, nak kuat, tapi mati juga. Kalau kebal, kuat, tak mati-mati, okeylah juga nak buat tak. Ni mati, tak ada guna juga. Kadang-kadang macam di Macang, tahun 60-an dulu, tahun 70-an, awal-awal. Dia ni pengamal ilmu kepala taik. Tahu ilmu kepala taik? Ilmu kepala taik ni ialah dia akan buat pemujaan, ada jampi, ada mentera dia. Tapi syarat nak bagi lagi power ilmu kepala taik ni untuk kebal. Dulu orang-orang ada ilmu kepala taik, dia curi kambing, curi lembu depan tuan saja. Tuan baru tambak, dia ambil lembu depan tuan. Lembu pi takik dengan parang ke, dengan kapak ke, tak tembus, tak lut pun. Jadi cara nak bagi mujarab ialah setiap kali dia rasa nak buang air, buang najis, nak berak, kepala taik mula-mula tu. Hak baru keluar tu dia kena ambil, dia kena lumuk dekat badan dia. Sekali dengan baca jampi dan mentera dia. Kepala, tu panggil ilmu kepala taik tu. Kepala taik hak mula-mula, hak keras sikit tu. Setiap kali nak berak, kena ambil kepala taik tu, cumur. Lepas tu syarat dia lagi, dia hanya boleh mandi sekali sebulan, iaitu hujung bulan. 29 hari bulan. Taik hari-hari pakai. 1 hari bulan, 2 hari bulan, duk lagu tu lah, duk busuk lagu tu, dia tak boleh mandi. Dia kena mandi hujung bulan. Lepas tu kita tanya, pasal apa 29 hari bulan, bukan 31 hari bulan? Dia kata 31 bulan orang kafir, 29 bulan orang Islam. Oh, dia sedak dia kata orang Islam. Dia sedak dia orang Islam. Tak boleh guna kalender orang kafir. Dia akan duduk di sungai, dia akan bersihkan sungguh-sungguh hari 29. Lepas tu dia duk buat taik pula. Sampailah hujung bulan. Kalau nak lagi power, masuk pecah rumah orang, merompak ke, mencuri ke, kebetulan dia rasa nak berak, dia kena ambil kepala taik tu, letak dalam pinggang, letak atas meja tuan rumah, meja makan. Lagi power jadi. Okey, contoh duk ambil barang, rasa nak berak, pergi ambil lekas-lekas pinggang ke piring, tadah kepala taik tu, letak atas meja makan tuan rumah. Lagi power. Jangan ketawa, betul ni. Tu ilmu kepala taik. Tapi tengok dahsyat tak dahsyat. Allah nak tunjuk dia tertidur atas wakaf. Wakaf orang Kelantan ni dia terbahagi pada dua. Satu wakaf ada tepi jalan, satu wakaf atas kubur. Dia tertidur wakaf atas kubur. Allah nak tunjuk semut masuk dalam telinga saja. Semut masuk dalam telinga, mungkin gigit, menggelupur, dia meninggal. Jadi Allah jauh-jauh belajar ilmu taik, mati dengan semut. Malulah tak? Bila mati tu Allah mayat dia tak payah ceritalah. Jadi buka aib pula. Jadi anak-anak tahu dah perangai dia, PL dia, apa yang dia buat, serah kat Tok Imam. Tok Imam, kami ni memang tak mau ambil tahu apa-apa pasal ni. Kami memang tak mau ambil tahu pasal bapak kami, Tok Imam uruslah dengan orang kampung. Kami memang tak mau tahulah pasal dia. Anak semua nak marah dah. Jadi nak jadi cerita, macam mana? Bila Tok Imam mandikan, bila Tok Imam bungkus mayat, bila Tok Imam semayang,
Seorang pun tak mau gali kubur dia. Last sekali apa jadi? Sewa kereta kes. Tahu kereta kes hak kuning tu? Gali lubang kubur dengan kereta kes, angkat mayat pun dengan kes, letak mayat dalam liang pun dengan kes, cuma ada orang tolong perbetul kedudukan mayat, kambuh pun dengan kes tolong rata. Tengok. Sampai tahap tu Allah hina dia. Akibat bersahabat dan bersekongkol dengan jin dan syaitan. Jangan sekali-kali. Masa hebat-hebatlah orang tetap takluk, orang tetap kebal. Tapi bila mati, nanti Allah tunjuk. Seksa dunia, seksa dalam kubur dia, tak tahulah, wallahu alam. Moga-moga Allah ampuni dia. Kita sebagai saudara se-Islam. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, semoga terhibur.